Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kuliah yang berikutnya, iaitu kuliah kita dalam kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini insya-Allah kita akan bacakan perkara yang ke-29, ya, boleh buka halaman 60, ya, perkara yang ke-29. Kita lihat perkara yang ke-29. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wajib mendengar dan mentaati para pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridai Allah, dan orang-orang yang memegang tampuk khilafah yang diangkat berdasarkan kesepakatan dan kerelaan seluruh umat, maka ia termasuk Amirul Mukminin. Ya, kita lihat perkara yang ke-29 ni. Ya, kata Imam Al-Barbahari, wajib mendengar dan mentaati para pemimpin atau para pemerintah dalam perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Ya, saya kira aspek yang disebutkan di sini adalah aspek yang menjadi asas dalam kehidupan masyarakat Islam. Ya, hal yang ke-29 ini adalah berkait rapat tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Ya, bagaimana rakyat berinteraksi dengan para pemerintah mereka. Ya, demi untuk menjaga kesepakatan umat Islam, menjaga keharmonian serta keamanan, ya, di dalam sesebuah masyarakat Islam. Ya, syarak menuntut supaya, ya, dilantik seorang pemerintah, ya, yang mana pemerintah ini tujuan dia jelas untuk mengatur kehidupan umat Islam. Kerana jelas kalau tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintah, maka tentu sahaja masyarakat akan hidup dalam keadaan yang tidak teratur, ya, yang tidak tersusun, kerana masing-masing akan membuat ikut cara masing-masing, ya, dalam apa juga urusan kehidupan mereka. Ya, maka pemerintah, syarak menyuruh supaya diangkat seorang pemerintah supaya dapat diatur kehidupan masyarakat Islam. Bahkan juga dengan pemerintah akan dapat diatur urusan keagamaan, ya, umat Islam. Ya, itu yang pertama. Apabila disuruh supaya diangkat seorang pemerintah, ya, maka kita mendapati bahawa syarak daripada dilantik seorang pemerintah, kita mendapati bahawa demi untuk menyokong asas-asas hidup bermasyarakat ini, syarak menyuruh supaya, ya, masyarakat Islam, ya, taat kepada pemerintah yang dilantik itu di dalam hal-hal yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia supaya dia saling menyokong antara satu sama lain. Kerana tidak ada guna kalau diangkat seorang pemerintah tetapi, ya, masyarakat di bawah, umat Islam di bawahnya tidak taat kepadanya. Kerana ini jelas satu yang tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Apa guna kalau diangkat tetapi masyarakat di bawah tidak taat? Apa guna kalau diangkat kalau masyarakat di bawah ingin menariknya jatuh, nak menggulingkan dia? Ya, maka ini jelas adalah satu cara yang tidak akan membina. Ya, maka sebaliknya kita melihat syarak menyuruh supaya diangkat seorang pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan untuk mengatur urusan agama mereka. Ya, juga dalam masa yang sama rakyat ataupun masyarakat di bawah wajib taat kepada pemerintah itu di dalam hal-hal yang ma'ruf, ya, dan sama sekali bukan hal-hal yang mungkar.
Kerana kalau sekiranya dalam hal-hal yang mungkar, ya, rakyat ataupun masyarakat Islam tidak boleh taat di dalam perkara yang mungkar itu, ya, bertepatan dengan hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesiapa pun, ya, di dalam hal-hal yang menjurus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jangan lupa, ketaatan kepada Allah didahulukan sentiasa, ya. Manakala ketaatan kepada selain Allah, ya, kepada pemimpin, kepada ibu bapa, kepada guru dan lain-lain, ia adalah selama mana, ya, dia menjurus kepada ketaatan kepada Allah, selama mana dia tidak keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat bahawa aspek ketaatan kepada pemerintah pada hari ini sangat-sangat terabai. Setuju tak setuju? Saya kira bahawa aspek ini aspek agama, kan? Imam Al-Barbahari menyebutkan tentang asas ni dalam kitab Syarh Sunnah ni 329. Pada tahun dia wafat 329 Hijrah. Asas ini telah disebut, telah ditegaskan oleh para ulama 1000 tahun yang lepas, ya. Bahkan hal-hal ini jelas disebut dalam hadis-hadis yang mungkin kita boleh sebut sebahagian daripadanya nanti, ya. Dalam hadis-hadis Nabi cukup jelas. Dalam ayat Al-Quran sangat jelas, di mana Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin di kalangan kamu. Kata perintah, yang mana kata perintah membawa maksud apa? Wajib. Kita dah sebut tadi, kaedah usul fiqh yang semua yang sepakat, ya, yang diakui oleh para ulama semua. Kata perintah membawa wajib. Maka kewajipan taat kepada pemerintah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis, bahkan di dalam hadis-hadis yang tidak ada keraguan padanya dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi kita melihat bahawa masyarakat Islam, khususnya di akhir zaman ini, akibat berbagai-bagai sebab, mereka sehingga seakan-akan tidak faham akan aspek agama ini, tentang ketaatan kepada pemerintah ini. Akhirnya kita mendapati bagaimana keadaan masyarakat dalam hubungan mereka dengan pemerintah, ya. Saya kira ini pengamatan saya yang dangkal lah. Saya mendapati bahawa di kalangan penyokong kerajaan, mereka taat selagi mana tuntutan mereka dipenuhi. Bila dapat projek, contoh, bila arahan-arahan pemerintah tu menepati cita rasa mereka, ya. Kerana kalau kita tengok arahan pemerintah tu lain macam je, mereka akan sanggah juga. Asalnya mereka penyokong kerajaan, tapi kalau nampak lain sikit, mereka akan sanggah. Itu di kalangan penyokong kerajaan. Nak kata sokongan dia bukan sokongan berbelah bagi, tapi yang tidak berbelah bagi, tapi sokongan dia bergantung, ada terms and condition. Adapun di kalangan pembangkang, jangan nak kata apa, nama pun pembangkang, yang mana sebenarnya istilah pembangkang ini adalah istilah yang sangat asing di dalam agama. Sebenarnya di dalam agama tidak ada istilah pembangkang. Sebab istilah tu bercanggah dengan taat, kan? Syarak menyuruh supaya taat kepada pemerintah, ya. Masakan pula boleh ada istilah pembangkang. Dalam Islam ada apa? Ada istilah nasihat. Nasihat bukan maknanya bangkang, bukan maknanya pembangkang. Nasihat maknanya kita, apa arti nasihat? Ya, mengharapkan sesuatu kebaikan kepada orang yang dinasihati itu. Itu maknanya nasihat, ya.
Atau di samping nasihat ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang ada dalam agama. Tetapi itulah dia, kita lihat dalam masyarakat adanya pembangkang, adanya parti-parti. Bahkan ini sensitif tuan-tuan, boleh ke ni? Boleh ke bercakap ni? Bahkan ada istilah ketua pembangkang. Satu yang sangat menyalahi ajaran agama. Ya. Kita setuju tak setuju dengan orang-orang ni, itu lain. Tapi yang kita nak cerita dari sudut agama, kita bukan cerita tentang individu atau negara atau parti mana-mana. Ya, agama adalah agama. Daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman. Ya. Kita lihat dah ada bangkang lah. Macam mana? Saya awak government officer, so you know Okay. So saya nak tanya yang saya dapat lah from macam bila saya buat analisis, selalunya yang so-called pembangkang ni, dia kata kalau kerajaan ni kita ikut kalau selagi tak melanggar syariah. So how do you explain? Dia kata kalau banyak berleluasa corruption, not saying corruption per se, tapi kalau ada corruption maknanya melanggar syariah, so kita tak nak ikut kerajaan. I mean that's Ini adalah satu dakwaan. Satu syubhat lah, satu syubhat. Mereka kata kita taat selagi mana selagi mana kerajaan itu patuh kepada syariat Islam. Kita taat selagi mana kerajaan itu menegakkan hukum-hukum Allah. Kita taat selagi mana kerajaan itu tidak keluar daripada ajaran Islam. Kita taat selagi mana kerajaan itu berhukum dengan hukum Allah, ya, dan menjalankan hukum-hukum Islam itu, ya, atau apa yang biasa kita dengar hudud. Kita taat selagi mana kerajaan melaksanakan hudud. Ini salah faham juga. Walau apa pun, kalau kita lihat syubhat mereka ini, syubhat mereka ada unsur-unsur, ya, satu fikrah, satu pemahaman yang keluar daripada Islam, iaitu fikrah pemahaman orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, dia pemikiran orang Khawarij ni dia berdiri di atas dua asas, ya, yang mana syubhat yang dilontarkan tadi dia ada kaitan dengan Khawarij. Orang-orang Khawarij, antara ciri utama mereka adalah mereka mengkafirkan pemerintah atau mereka mengkafirkan umat Islam secara amnya sekiranya mereka melakukan dosa besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di antara ciri Khawarij adalah mereka memberontak ke atas pemerintah. Memberontak maknanya nak menjatuhkan sebuah kerajaan Islam itu. Itu adalah ciri Khawarij. Secara tidak langsung kita nak mengatakan bahawa dua ciri ini bukan ciri Islam. Islam menyuruh kepada taat kepada pemerintah, ya. Apa had dia? Mungkin ada yang bertanya, sejauh mana kita nak taat? Adakah kalau pemerintah tu buat maksiat, kalau pemerintah tu membuat undang-undang yang bukan Islam, atau pemerintah tu tak melaksanakan hudud, atau kalau pemerintah tu membenarkan penjualan arak, membolehkan judi dan seumpamanya maksiat-maksiat yang selainnya, adakah kita masih lagi taat? Apakah had dia? Ya. Hal ini kita dapati disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, di mana dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sahabat bernama Ubadah bin As-Samit, dikata kami telah berbai'ah, bersumpah taat setia kepada Rasulullah SAW untuk dengar dan taat dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Lalu Ubadah bin As-Samit mengatakan di antara kandungan bai'ah taat setia kita kepada Rasulullah, dikata wa alla nunazi'al amra ahlah, dan supaya kita tidak membangkang terhadap pemerintah.
dan supaya kita tidak membangkang kepada pemerintah, kecuali ini dia punya had dia, illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ini syarat dia agak panjang sikit, agak terperinci nak mengatakan benda apa syarat ni sangat penting untuk diraikan. Kecuali sekiranya suatu perkara yang haram, bukan haram, afwan, kecuali jika sekiranya suatu perkara yang kufur. Kufur ada, haram ada darjat. Yang paling tinggi adalah kufur. Maksudnya kecuali kalau berlaku satu kekufuran, kufran bawahan yang jelas, bukan kufur yang sama-sama, bukan kufur yang ada perselisihan di kalangan para ulama atau ada perbincangan di kalangan para ulama, atau satu kufur yang ada syubhat. Dia ni jatuh kafir ke tak ni? Dia jatuh kafir, tak boleh. Dia kena kufur yang jelas. Maksudnya jelas daripada sudut pandangan kita dan jelas daripada sudut pandangan syarak. Syarak memang kata benda ni kufur, ya. Indakum fihi minallahi burhan. Yang mana hukuman kufur itu jatuh kepada pemerintah itu berdasarkan dalil-dalil yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini 3 syarat had ketaatan, ya, masyarakat Islam terhadap pemerintahnya, ya. Selagi mana tak ada, selagi mana pemerintah itu tak jatuh kufur, pemerintah itu tak jatuh kafir yang jelas, yang bersandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu, bukan pandangan akal, bukan pandangan ijtihad. Tak boleh kita nak ijtihad dengan pandangan akal kita. Aku rasa dia ni dah satu kafir, aku nampak dia ni tak betul lah ni dah satu kafir. Tak boleh. Kena ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa perbuatan pemerintah itu memang jatuh kafir. Dengan erti kata lain, hendaklah dia melakukan satu kesalahan, satu maksiat yang memang terang-terang jatuh kafir. Ya. Seperti apa? Dia sembah berhala terang-terang, lalu dia mengatakan bahawa ini tak apa, ini kafir. Seperti dia minum arak terang-terang di depan khalayak, lalu dia mengatakan ini Zam-Zam, dihalalkanlah. Atau apa juga, dia menafikan satu tuntutan agama secara terang-terang dan mengatakan bahawa ini bukan agama. Atau dia membolehkan sesuatu yang haram, yang terang-terang haram, ya, tanpa ada syubhat. Dia kena dalam keadaan dia sedar apa yang dia kata tu, ya. Dia ada dalam keadaan rela. Ini 3 syarat dia: sedar, rela, dan dia kena tahu. Maknanya benda yang dia cerita tu bukan benda yang rumit, tentang masalah arak, judi, zina. Ini benda yang jelas, semua orang tahu keharamannya. Seperti mana solat, puasa, zakat, ini semua orang tahu tentang kewajipan dia. Maka kalau dia mengingkari hal-hal yang jelas ini, ini baru jatuh kafir, ya. Adapun kalau dia tak solat, ni kena faham. Adapun kalau pemerintah itu minum arak, pemerintah itu berjudi, pemerintah itu berzina, adakah jatuh kafir? Minum arak, judi, zina, jatuh kafir? Menurut pemahaman Khawarij, itu dia kita kata tadi, ciri orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu dosa besar, tetapi tak sampai kepada kufur, ya. Kekufuran dia ada dia punya apa, piawai dia. Dengan erti kata bukan semua dosa adalah dosa besar. Kita ada dosa kecil, orang menipu, berapa ramai orang mengumpat, berapa ramai orang berbohong, bermuslihat, macam-macam, kan. Ada dosa kecil, tinggi sikit dosa besar. Ya, dosa besar adalah, ya, dosa-dosa yang dijanjikan hukum yang tertentu, hukuman yang tertentu, ya, seperti mana hukuman had, ya, potong tangan atau kena sebat, ya, ini dikategorikan sebagai dosa besar. Tapi itulah, bukan semua dosa besar membawa kepada kekufuran.
Jadi ini semua kategori-kategori dosa ni perlu difahami, ya, dalam kita taat kepada pemerintah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kembali kepada tuntutan syarak supaya taat kepada pemerintah, kita mendapati bahawa syarak, mungkin ramai yang tak sedar, telah memupuk sifat taat ini sejak kecil lagi. Sifat taat kepada pemerintah telah dipupuk di kalangan umat Islam sejak kecil lagi. Dengan cara apa? Dalam solat. Seperti mana? Dalam solat. Kita dapati bahawa dalam Islam menyuruh supaya bila kita solat fardu, kita dituntut solat secara berjemaah, ya, supaya kita sama-sama dengan penduduk setempat kita pergi ke masjid, kita solat berjemaah 5 kali sehari. Ini bagi kaum lelaki lah secara khasnya. Tapi kaum wanita pun juga, kalau di rumah, dituntut juga solat berjemaah dengan penghuni rumah tu, ya, dengan sesama keluarga, ya. Lihat tuntutan solat fardu berjemaah, di mana di dalam solat berjemaah kita mendapati bahawa ada seorang imam, kan? Yang mana imam tu bagaimana? Persoalan, boleh tak sesiapa Abu bin Labi kalau masuk masjid dia nak pergi ke depan jadi imam? Suara aku sedap pun. Dia nak pergi depan. Boleh. Sekiranya dalam masjid itu sudah ada imam yang dinamakan imam ratib, maka tak boleh diganti imam ratib itu sewenang-wenangnya, kan? Imam yang dilantik tidak boleh diganti sewenang-wenangnya. Lihat, bahkan perbuatan nak tukar imam ratib tu, kau tepilah atau imam, so kau tak sedap, asyik salah aja baca, aku ke depan. Ini boleh kita kata ini khawarij dalam masjid lah. Ya, berlaku. Ini berlaku. La yu'amminu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang itu menjadi imam di dalam satu tempat yang sudah ada imamnya. Ya, kita lihat. Imam dikekalkan pada tempat dia, imam. Siapa makmum kat belakang. Kita lihat, imam dekat depan, makmum dekat belakang. Makmum tak boleh ke depan, saf tu tak boleh ke depan, nampak? Saf pun kena ke belakang, maknanya dia kena ikut. Pun dalam selain kita tengok ada ketika tata cara solat tu, bagaimana makmum kat belakang kena ikut imam, kan? Tak boleh sesiapa nak mendahului. Dia nak takbir dulu ke, dia nak rukuk dulu ke, sujud dulu ke, nak cepatlah agak meeting ni, salam dulu, jalan. Ini khawarij dalam masjid lah, yang mana akan membatalkan solat dia. Nampak bagaimana syarak, ya, memupuk sifat taat itu daripada masjid lagi, daripada kecil lagi, ya. Kita lihat berkenaan tentang taat kepada pemerintah dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibra famat illa mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada pemerintahnya, melihat sesuatu yang dibenci pada pemerintah. Apa agaknya benda yang kita benci, bahkan benda yang kita kena benci kalau pemerintah tu buat? Apa? Kalau pemerintah solat, kita nak benci? Tak, kita suka, kita sokong. Apa yang benda yang kita benci? Rasuah aja. Lebih umum, benda maksiat kan? Semua benda maksiat kalau pemerintah, tak kira apa juga maksiat tu, rasuah, semua tu, kalau pemerintah tu buat, kita kena benci. Itu satu kewajipan, ya. Benci itu macam mana? Barakallahu fiik. Degree benci bergantung kepada dosa. Kita dah sebut tadi dosa tadi kan? Dosa kecil, dosa besar, kekufuran. Kufur juga dosa kan? Kufur juga adalah maksiat kan? Kan? Macam mana kita tunjukkan kebencian kita? Bagaimana kita nak menunjukkan kebencian? Ya? Kita
Jangan lupa, selesai. barakallahu fiik. Jangan lupa, benci dia berkait tentang hati. Ya. Benci dia dalam hati. Yang penting kita kena benci, dan ini dalam hati. Bagaimana kita menzahirkan benci itu satu lain. Itu bukan benci, itu implikasi daripada benci. Dizahirkan. Benci itu bukan dengan tepuk meja. Orang tepuk meja, adakah maknanya dia marah, dia benci? Tak semestinya. Tapi itu tanda dia benci. Jadi insya-Allah kena faham. Sangat penting. Benci di dalam hati. Sangat-sangat penting untuk kita benci dengan hati. Ya. Tapi dalam masalah nak menzahirkan, kita dengar hadis ni dulu, ya. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada pemerintahnya, apa Nabi kata apa? Ini mungkin boleh menjawablah soalan tadi. Hendaklah dia bersabar terhadapnya. Siapa kata? Nabi kata. Siapa yang nasihat ni? Saranan siapa ni? Nabi kata, bukan sesiapa. Falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar terhadapnya. Lalu Nabi memberi peringatan. Sesungguhnya barang siapa yang keluar daripada jemaah masyarakat, sebuah masyarakat itu yang taat di bawah pemerintah itu, barang siapa yang keluar daripada jemaah, lihat Rasulullah menggunakan perkataan jemaah, kembali kepada jemaah masjid tadi, jemaah solat tadi. Sama. Kita ada jemaah kecil iaitu dalam masjid, dan kita ada satu jemaah yang besar iaitu umat sesebuah negara. Ya. Barang siapa yang keluar daripada jemaah sebanyak sejengkal, lalu dia mati dalam keadaan macam tu, dia telah mati dalam keadaan jahiliyah. Satu hukum yang sangat berat. Kalau dia mati dalam keadaan dia keluar daripada ketaatan pemerintahnya kerana sesuatu yang dibencinya, sedangkan benci itu, kesalahan dosa itu tak sampai kepada kufur, seperti mana yang dijelaskan dalam hadis yang lain yang kita dah sebut tadi. Dia keluar daripada ketaatan, dia mati dalam keadaan macam tu, maknanya dia tak taubat, dia tak kembali semula kepada ketaatan. Nabi kata dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau kita tanya apa maksud mati dalam keadaan jahiliyah, jangan salah faham juga, bukan maknanya mati dalam keadaan kekufuran. Tidak. Kerana kalau kita tengok, keluar daripada ketaatan pemerintah boleh tak boleh? Tak boleh. Maknanya dosa kecil ke macam mana? Kita kata dosa besar, tetapi tak sampai jatuh kafir. Ya. Walau apa pun kita kata dia mati dalam keadaan jahiliah, maknanya dia tidak mati atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mati dalam keadaan yang sangat tidak diingini oleh seorang muslim. Ya. Kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi kata, isma'u wa ati'u wa in ustu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Hendaklah kamu dengar dan taat walau kamu diperintah oleh seorang hamba Habsyi yang rambut kepalanya macam kismis. Sampai gitu sekali. Taat kepada pemerintah walaupun seorang hamba. Kita ni orang merdeka semua kan. Ya, zaman dulu ada hamba, sekarang tak adalah. Tapi nak kata, Nabi nak tekankan walaupun seorang hamba, maknanya orang yang loket, orang yang tak patut jadi pemerintah tiba diangkat. Hamba mana boleh jadi pemerintah? Itu dari segi hukum fiqh. Tapi Nabi kata andainya dia naik jadi pemerintah, tak macam mana? Hamba daripada Habsyi mana apa? Orang Afrika. Kita ni kalau orang Melayu kita ni kena orang Afrika ni pun tak tahulah ni ada unsur-unsur resis ke macam mana, tak tahulah. Kita pun rasa lain kan. Bahkan ada istilah awang hitam kan. Saya ingat istilah tu, istilah apa? Degradatory. Kita degrade dia kan, awang hitam. Tapi jangan lupa hadis ni ditujukan kepada orang Arab, kepada para sahabat Nabi. Jangan lupa orang Arab, dia punya sifat ego dia, sifat kebangsaan, sifat kebangsa dia, bukan kebangsaan, bangsa Arab tu, asabiah bangsa tu sangat tinggi. Tapi Nabi kata, Nabi nak tundukkan sifat asabiah tu dalam masalah
taat kepada pemerintah, tak boleh ada sifat ego-ego macam ni. Kena taat, tunduk. Ya. Orang hamba Afrika, rambut dia tak macam rambut kamu. Apa pelik rambut macam ni, kering-kering kan. Orang Arab rambut dia luruslah sedikit sebanyak. Memang orang Afrika rambut dia lain daripada lain, macam kismis, Nabi kata. Taat juga. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Dia kata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bagaimana sekiranya kami diperintah oleh pemerintah yang meminta hak kami?" Ini kita zaman sekarang ni lah. Yang meminta hak kami. Ini yang meminta supaya kita taat kepada dia, tetapi dia tidak memberi kepada kami hak kami. Dia tak bagi hak kami. Ya, dia nak suruh kita taat je, tapi apa yang hak kita dia tak bagi. Apa yang patut kami lakukan? Mendengar pertanyaan Salamah tadi, Nabi berpaling. Nabi tak nak dengar soalan tu. Nak mengatakan soalan tu ada ke sensitif, sambunglah sendiri. Ya. Ya. Akhirnya apabila sahabat Salamah tu berulang kali tanya lagi, ya, Nabi menjawab, "Isma'u wa ati'u." Dua ungkapan yang diulang-ulang tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Dengar dan taat. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu, kerana sesungguhnya mereka akan bertanggungjawab atas tanggungjawab mereka. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan kamu akan bertanggungjawab atas tanggungjawab kamu. Mereka akan bertanggungjawab di akhirat kelak. Sekiranya mereka adil, mereka lulus. Sekiranya mereka zalim, mereka tidak bagi hak-hak rakyat, mereka akan menanggung akibatnya. Kamu akan bertanggungjawab atas tanggungjawab kamu. Apa tanggungjawab kamu? Taat. Selagi mana pemerintah tak jatuh kafir, kamu kena taat. Sekiranya kamu keluar daripada ketaatan, kamu akan menerima akibatnya. Nampak dia punya apa? Condition, dia punya syarat dia, atau dia punya hukum dia. Pemerintah akan bertanggungjawab, kamu akan bertanggungjawab. Pemerintah bertanggungjawab atas tanggungjawab dia, kamu bertanggungjawab atas tanggungjawab kamu. Jangan sibuk pasal tanggungjawab pemerintah. Dia tahu apa yang dia kena buat. Kamu kena tahu apa yang kamu kena buat. Kalau kamu sibuk sehingga kamu lupa apa yang kamu kena buat, lalu kamu memberontak, di situ kamu berada dalam keadaan bahaya. Kita dengar satu hadis lagi yang saya kira, hadis tadi daripada riwayat Muslim, sahih. Ada satu hadis yang lain dalam riwayat Muslim juga. Yang ini lagi berat barangkali untuk telinga kita yang tak biasa dengar. Nabi kata, "Yakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Setelah pemergianku akan ada pemerintah yang tidak beramal dengan petunjukku, yang ini tak beramal, ya, ikut cara Nabi, mahupun dengan sunnahku. Ini tak berpegang dengan sunnah Nabi. Dan akan ada wasayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Dan ada di kalangan orang yang pemerintah yang tak ikut sunnah Nabi tadi, akan ada di kalangan mereka lelaki yang hati mereka seperti syaitan. Akan ada pemerintah selepas Nabi yang tak ikut sunnah Nabi. Ini saya kira ramai. Tapi di kalangan yang tak ikut sunnah Nabi ni akan ada pemerintah yang hati dia macam syaitan, badan je manusia. Fi jasmani, hati macam syaitan tapi muka manusia. Ya. Qala Hudzaifah, berkata sahabat yang mendengar hadis Nabi tadi tu, "Kaifa asna'u ya Rasulullah? Apa yang perlu aku lakukan in adraktu dhalik, sekiranya aku berdepan dengan pemerintah yang macam ni?" Hati manusia, hati syaitan, dalam dia syaitan, luar manusia. Kata Nabi, kita lihat sekali lagi, tasma' wa tuti'ul amir. Kau dengar dan kau patuh kepada pemerintah. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun dia pukul engkau
dan dia rampas harta kau. Sampai gitu sekali. Fasma'u ati'. Dengar dan patuh. Nabi ulang lagi. Dengar dan patuh. Dengar dan patuh. Ya. Kita lihat pemerintah yang memukul rakyat dia, merampas harta rakyat. Ini perbuatan ni boleh ke tak boleh? Dosa kan? Dosa. Dosa besar. Dosa besar. Tapi tak sampai jatuh kafir. Kita kena berlaku adil. Kita kena hukum, tetap hukum. Hukum dia bukan masalah emosi. Kalau dia ambil rumah aku, okey. Tapi kau ambil rumah bapak aku, kau jatuh kafir. Tak boleh. Hukum adalah hukum Allah, bukan hukum kita. Ya. Kita lihat dalam hadis yang lain daripada riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Ini semua hadis-hadis yang sahih. Man khala ayadan min ta'ah, barang siapa yang menarik tangan ketaatannya, laqiya Allah yaumal qiyamah wala hujjatalah, dia akan bertemu dengan Allah, yakni di akhirat nanti, tanpa apa juga alasan. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati tanpa bai'ah, yakni tanpa sumpah taat setia kepada pemerintahnya, mata maitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Seperti hadis yang tadi, yang mula tadi. Tapi petunjuk dalil dan hadis ni apa? Barang siapa yang menarik tangan ketaatannya, dia akan bertemu menghadap Allah di hari kiamat nanti tanpa apa juga alasan yang dia dapat bagi. Ya. Mata yaumul qiyamah wala hujjatalah. Dia takkan ada apa juga alasan. Apa artinya? Dia tak boleh nak bagi alasan, ya Allah, pemerintah tu zalim. Tak ada. Atau macam Tuan Haji tanya, oh pemerintah tu ambil rasuah. No. Ini bukan alasan. Selagi mana pemerintah itu tak jatuh kafir. Kalau jatuh kafir, ini dia. Kalau pemerintah tu jatuh kafir secara yakin, pasti, tak ada apa juga kesamaran, ini lain. Di situ kita tidak ada ketaatan. Pun begitu, adakah kita boleh melawan? Ini ada syarat. Ini ada syarat dia. Ini akan masuk bab jihad. Jihad pun saya tengok orang ramai tak faham juga. Demonstrasi pun dipanggil jihad juga. Kan? Ada polis depan, FRU dengan water tank dia kat depan. Dia pun jihad juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Dengan batu lah, dengan apa lah. Kau ni nak jihad, ini bukan cara dia. Ada jihad pergi bawa batu. Ini orang yang tak betul. Ini sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ini kataan-kataan yang sensitif, tapi terpaksa saya sampaikan kerana amanah ilmu. Mereka kata jihad, tapi melawan pemerintah. Kalau ia pun yang kafir, pemerintah tu, ini yang kamu berdepan dengan dia, sesama umat Islam. Tapi orang Khawarij ni, dia punya buruknya perilaku mereka, hukum mereka, dia punya sifir dia mudah. Sifir dia mudah. Kalau pemerintah kafir, siapa yang sokong semua kafir. Dia macam tu. Pemerintah kafir kerana minum arak terang-terang depan orang, ada jatuh kafir. Bagi orang Khawarij lah. Tak semayang, ini macam tak semayang, jatuh kafir terus orang Khawarij. Tapi yang teruknya ialah bila dia dah kafir pemerintah, semua yang bawah tu dipukul rata semua. Semua jadi kafir. Walaupun orang-orang baik, orang yang bawah tu macam-macam orang kan. Orang kerja kerajaan, ya, orang-orang kampung yang tak nak masuk campur urusan. Tapi kalau dia taat kepada pemerintah, di sisi orang kafir, di sisi orang Khawarij, ini semua jatuh kafir yang halal darah mereka. Seperti mana kita tengok orang ISIS kan. ISIS. Tengok macam mana. Itu Khawarij, gaya moden. Ya. Jadi pemikiran yang sangat bahaya. Tapi kembali kepada orang pendemonstrasi tadi, seperti mana yang kita lihat baru-baru ni, tahun lepas ke tahun sebelum ni. Mereka kata ni jihad. Tapi nak mengatakan betapa perkataan jihad ni sangat mudah di lidah mereka. Jihad.
Tapi sekali vario tu pasang dia punya air pedih tu, lari lintang pegang. Dalam jihad tak boleh berpaling lari. Jihad awak kena berperang sampai titisan darah terakhir. Ini peluh titik turun dia dah. Air kena dah balik. Nak mengatakan bahawa dia orang ini pemikiran serabut, kejahilan yang sangat melampau dalam apa yang mereka sendiri kata. Yang apa yang kita nak sampaikan, dia orang tak nak terima. Apa yang mereka sendiri cuba pertahankan pun mereka salah faham di dalam apa yang mereka kata itu. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih daripada Imam Muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan patuh dalam perkara yang disukai dan yang dibenci, illa an yu'mar bi ma'siyah, kecuali jika disuruh melakukan maksiat. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Jika dia disuruh melakukan suatu maksiat, maka dalam keadaan begitu tidak ada ketaatan. Itu dia punya kaedah. Kita taat kepada pemerintah, tetapi bukan secara membuta tuli. Kita taat kepada pemerintah selama mana di dalam hal-hal yang menjurus kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau pemerintah menyuruh supaya melakukan satu yang maksiat, satu yang bercanggah dengan syarak, maka dalam perintah itu sahaja secara khasnya kita tak boleh taat. Kerana ada orang juga salah faham. Dia faham kalau pemerintah tu suruh buat maksiat je, dah tak boleh taat dah selama-lamanya semua. Tak, bukan macam tu. Itu salah faham. Hanya dalam hal maksiat tu tak boleh taat. Adapun dalam hal-hal yang lain, ketaatan yang lain secara am tetap kekal, tetap berjalan. Kita tertanya-tanya, kenapa masyarakat mengabaikan hal ini? Walaupun kita akui bahawa mereka ini kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah memang sangat besar, tetapi kita heran juga kerana mereka dalam masa yang sama mendakwa bahawa mereka ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat di negara kita, yang mana kalau kita kembali kepada mazhab Syafi'i, bagaimana dengan pendapat ulama-ulama mazhab? Kita mendapati bahawa ulama mazhab semua, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad, semua menegaskan tentang hal taat kepada pemerintah. Tak ada seorang ulama membolehkan supaya memberontak kepada pemerintah kalau melakukan dosa besar. Tak ada. Kerana itu adalah mazhab Khawarij sahaja. Kita melihat Imam An-Nawawi, saya kira semua masyarakat memperakui ketokohannya. Di dalam kitab syarahnya kepada Sahih Muslim, banyak hadis-hadis yang kita baca tadi dalam Sahih Muslim, yang mana Imam An-Nawawi telah mensyarahkannya. Dia mengatakan bahawa ulama telah ijma'. Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis-hadis yang kita baca tadi, dia kata ulama telah ijma'. Ijma' maknanya sepakat, tak ada seorang pun yang menyelisihi. Telah ijma' dalam hal taat kepada pemerintah. Lalu Imam An-Nawawi menjelaskan lagi, walaupun mereka fasik dan zalim. Walaupun pemerintah tu fasik dan zalim. Imam An-Nawawi menjelaskan lagi. Banyak yang orang tanya, orang kata, oh sekarang pemerintah zalim, pemerintah fasik, pemerintah buat ni, pemerintah buat macam ni, pemerintah minum arak, pemerintah tak salat. Imam An-Nawawi dah kata, walaupun mereka fasik atau zalim, selagi mana tak jatuh kafir, wajib taat kepada mereka. Baik, boleh insyaAllah ke ada nak membangkang? Kalau ada nak membangkang, saya keluar dulu. Mengikut ajaran Islam, kita hendaklah berhukum dengan syariat Islam, undang-undang Islam.
maka sekiranya kita tidak berhukum dengan cara Islam, bermakna bolehkah kita jatuh kafir atau kita kufur? Ya. Ini juga satu masalah, satu hal yang berlaku salah faham yang sangat dahsyat. Masalah tentang sekiranya pemerintah tidak berhukum dengan hukum hakam Islam, atau biasa yang kita dengar kerajaan tidak menegakkan hudud. Hudud ni maknanya adalah undang-undang jenayah di dalam beberapa kesalahan, ya, seperti minum arak, zina dan mencuri. Beberapa kesalahan. Hukum hudud ni dia sangat limited. Siapa ingat, dia ada dalam 5 atau 6 kesalahan sahaja, ya. Mereka kata kalau kerajaan tak tegakkan hukum Islam atau kerajaan tidak menegakkan hudud, dia jatuh kafir. Lalu mereka berhujah dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Dalam Al-Quran menyebut begitu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum hakam Allah, maka mereka orang kafir. Golongan ini yang salah faham tadi, mereka memahami ayat ini dengan zahirnya. Zahir, Allah kata barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia jatuh kafir. Lalu mereka mengaplikasikannya ke atas pemerintah mereka. Persoalan penting di sini, apa maksud ayat tadi? Adakah benar seperti mana yang mereka faham? Jangan lupa ayat ini difahami secara zahirnya oleh golongan Khawarij secara khasnya. Khawarij saja yang memahami ayat itu secara zahirnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir, yakni terkeluar daripada Islam. Ini pemahaman siapa? Orang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mana di dalam tafsir Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang faqih, dia menjelaskan tentang ayat Al-Quran ini, tentang barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Ibn Abbas secara terang-terang di dalam kitab-kitab tafsir yang saya pun heran, yang boleh kita buka dengan mudah. Kalau kita buka ayat Al-Quran tu, tentang ayat yang tadi tu, kita baca kitab tafsir, kita tengok apa tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas secara terang-terang mengatakan huwa kufrun duna kufrin. Ia adalah kufur yang bukan sampai kufur terkeluar daripada Islam. Kita kena faham hukum hakam atau istilah-istilah kufur ada dua. Kufur besar terkeluar daripada Islam, kufur kecil yang tidak sampai terkeluar daripada Islam. Seperti mana syirik, ada syirik besar terkeluar daripada Islam, dan ada syirik kecil yang tidak terkeluar daripada Islam. Seperti mana riak. Riak diistilahkan sebagai apa? Syirik yang tersembunyi. Seperti mana dalam hadis Nabi. Adakah kita nak kata siapa yang riak je jatuh syirik? Tak ada siapa kata macam tu, ya. Seperti mana dalam sebuah hadis, ya, Nabi kata sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim, mencela dia, ya, adalah satu kefasikan, dan membunuhnya adalah satu kekufuran. Adakah kalau orang itu membunuh saudara se-Islam dia, jatuh kafir? Ini soalan fiqh ni. Dia jatuh kafir? Adakah kita nak memahami hadis Nabi tadi itu secara zahirnya? Kufur maknanya kufur terkeluar dari Islam? Tak ada siapa ulama kata dia terkeluar daripada Islam. Ulama semua sepakat bahawa membunuh seorang Muslim dosanya besar, dosa besar, dan dia layak untuk diqisas, ditimbal balik, dibunuh balik, tetapi dia tidak terkeluar daripada Islam. Adapun hadis tadi wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kufur. Kufur di sini adalah kufur duna kufur, kufur yang tidak sampai kufur terkeluar daripada Islam, ya. Kerana dalam ayat Al-Quran yang lain menjelaskan tentang adanya kufur besar, kufur kecil ni. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika sekiranya ada dua puak orang yang beriman, berperang, berbunuh sesama mereka.
Kita lihat Allah kata fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Yang pertama, kita lihat Allah memperakui keimanan kedua belah pihak yang saling berbunuh sama mereka. Allah kata wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan sekiranya ada dua puak di kalangan orang yang beriman berbunuh-bunuhan sesama mereka. Maka ayat ini menjelaskan tadi tentang kata Nabi wa qitaluhu kufran, dan membunuhnya kufur. Dalam ayat ni Allah kata mereka kedua beriman. Ada kontradik? Nampak macam kontradik. Di situ perlu kita menghimpunkan dalil-dalil semua, dan jangan kita pegang dengan satu ayat saja dan kita hukum secara umum. Ya? Maka itu kita kena faham, ya? Bahawa syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Seperti mana kufur ada dua, besar, kecil. Bahkan maksiat ada besar dan kecil. Maksiat besar yang menjurus kepada kekufuran. Maksiat kecil seperti mana yang kita biasa fahamlah. Ya? Terjawab? Jadi ayat itu memahami secara zahir bahawa pemerintah yang terkeluar daripada Islam jatuh kafir, itu mazhab Khawarij. Bahkan kita kata ayat itu sebenarnya lebih terkena pada mereka, kerana mereka sebenarnya yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Islam menuntut supaya mereka taat, walaupun pemerintah itu zalim. Tetapi ternyata dengan nama Islam mereka bangkang, mereka memberontak dan cuba nak menjatuhkan pemerintah. Dan ini bercanggah dengan Islam. Dan ini tidak ini menyalahi dengan kamu sendiri tidak berhukum dengan hukum Islam. Boleh faham? Ya? Maka ayat itu sebenarnya terkena lebih kepada mereka daripada terkena kepada pemerintah. InsyaAllah. Kalau kata seorang pemimpin dia jelas-jelas kufur besar, so tindakan kita adalah seterusnya ada nak tanyalah, adakah kita sama menggulingkan dia. Yang kedua nak tanya, kalau kata kemudian macam keadaan macam yang kita tahulah semua yang banyak Bashar Assad, kalau keadaan di sana, kalau kata anda kata selepas dah jelas dia kufur, kalau dia memerintahkan satu kebaikan, perlu tak ada? Okey. Di sini ada satu pertanyaan yang saya kira ada relevan dan ada pentingnya. Bagaimana kalau seorang pemerintah tu memang sudah jatuh kafir, terang-terang terkeluar daripada Islam? Pertamanya kita kena ingatkan jugalah, dalam masalah takfir bukan mudah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan orang dengan mudah. Dia bukan macam sembelih ayam, ya, bukan macam apa-apa je, macam nak hukum macam tu je, ya. Manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah takfir sangat berhati-hati. Kalau kita nak kafirkan seseorang, ya, seperti yang 3 syarat yang kita sebutkan tadi, hendaklah orang tu tahu apa yang dia buat, dia bukan jahil. Hendaklah dia rela, bukan terpaksa. Ya? Apa lagi tadi? Sedar dan bukan mengigau. Apa ke? Ya, bukan dalam keadaan tak separa sedar. Ya? Kita kena pastikan dulu sebelum kita nak hukum atas itu. Adapun tentang menghukum ke atas pemerintah, sama ada dia masih Islam dan masih atau dah jatuh kafir, di sini kita kena faham bahawa hukum nak menjatuhkan takfir ke atas pemerintah bukan kerja Abu bin Labi sesiapa daripada kalangan masyarakat. Hal ini hendaklah diserahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Alim ulama. Alim ulama yang akan menentukan, bukan sesiapa. Bukan urusan sesiapa daripada. Aku rasa ini Abu bin pemerintah ni dah jatuh kafir, maka dia pun keluarkan fatwa dia dan disebarkan dalam mana-mana lah. Ini bukan cara dia. Baik, kita andaikan bahawa kalau betul-betul pemerintah tu memang dah jatuh kafir, seperti mana para ulama, kalau dulu-dulu ni, kalau kita nak sebut nama lah, para ulama telah seperti mana Syekh Al-Albani rahimahullah juga telah menghukum kafir Ayatullah Al-Khomeini, Imam Khomeini itu yang pemerintah Iran. Sebahagian mengangkat dia jadi wira, sedangkan ulama yang benar menghukum dia jatuh kafir kerana kekufuran dia yang sangat jelas dalam kitab dia. Dia ada tulis kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah rasanya, Daulah Islam. Dalam situ terang-terang kekufuran yang jelas, ya. Baik, bagaimana dengan rakyat tu? Ataupun dengan seperti ni Bashar Assad di Syria, ya.
Kalau sekiranya pemerintah tu jatuh kafir, macam mana? Ya. Persoalan tadi, adakah nak digulingkan? Adakah nak lawan? Saya sebut tadi, hal ini sudah beralih kepada masalah jihad. Dan masalah jihad dia ada syarat-syarat dia, bukan semangat semata-mata. Seperti mana orang tu kalau dia semangat nak solat, dia tak boleh nak pergi solat je. Syarat semua rukun semua tak tahu. Yang ni penting solat je, solat. Yang penting kau solat. Solat tak macam mana? Boleh? Tak boleh. Tapi subhanallah, solat ni kita tengok sekejap je kan, 5 minit selesai. Pun kena jaga syarat, kena jaga rukun, ada cara dia, ada etika dia kan. Macam mana pula jihad, yang kalau kita tengok jihad ni dia bukan 5 minit. Jihad, perang, dia ada persiapan. Ni kita kata syarat. Solat dia ada persiapan kan, pakai pakaian, tengok kiblat, ambil wuduk, persiapan. Jihad ada persiapan juga, ada syarat-syarat dia, yang mana mungkin akan mengambil masa jauh lebih banyak, lebih lama daripada 5 minit. Tapi kita mendapati bahawa orang-orang dalam masalah jihad seakan-akan mengabaikan semua ni. Seolah-olah dalam jihad yang penting kau semangat je lah. Kau sebut je Allahu Akbar, tu jihad lah tu. Itu jadinya bila FRU bagi sikit lah kan. Jadi dalam masalah jihad ada syarat-syarat. Antaranya perlu ada persiapan ketenteraan dan persenjataan. Ada tentera, dan tentera bukan boleh 5-10 orang, tak. Dia jangan kurang setengah daripada tentera musuh. Kalau ada 1000, tentera kita jangan kurang setengah, jangan kurang 500. Kalau kurang 500, dia jadi tak wajib. Kalau bilangan musuh tu berkali-kali ganda, sehingga jauh lebih daripada kita, bukan tak sampai setengah pun, kita sangat sedikit. Kalau sudah sampai ke satu tahap memang mustahil kita menang, kita andaikan tentera musuh 1000, yang orang nak berperang ni 50 orang, boleh menang? Mustahil menang. Walaupun kita tak tahu ghaib, tetapi logik mengatakan memang hampir mustahil 50 orang nak kalahkan 1000. Dalam keadaan macam tu menjadi haram berjihad, kerana itu dianggap sebagai membunuh diri lebih daripada jihad. Jadi kena faham. Tapi subhanallah, orang jadi keliru. Akhirnya semangat, ambil batu sikit, baling-baling kat tentera Israel. Lalu Israel pun, kau ni apa ni? Pam! Matilah orang tu. Oh, syahid. Ini ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak kena. Jadi ini syarat-syarat ni perlu diraikan, kerana nyawa, darah seorang Muslim sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak boleh ditumpahkan dengan sewenang-wenangnya. Ya. Kerana itu dalam hadis Nabi, la zawalul abdul muslim ahwanu 'inda Allah min zawalid dunya wa ma fiha. Tertumpahnya darah, matinya seorang muslim di sisi Allah lebih besar berbanding kalau terhancurnya langit dan bumi ini semua. Seorang muslim. Tapi kita mendapati bahawa orang-orang kadang-kadang dia semangat jihad, dia sendiri tak pergi jihad. Tapi orang-orang muda tak fikir panjang, dia pun semangat. Dengar sikit ada khalifah kat mana, kat Baghdad, kat Iraq tu, orang ada juga orang-orang yang menyeleweng jihad. Dia sendiri tak pergi, tapi orang-orang ni terpedaya pergi, mati. Ya, tak semena-mena mati. Tapi itulah orang angkat asyahid. Ini pun menyalahi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh memberi hukum syahid secara pasti kepada seorang. Mana awak tahu dia masuk syurga? Kan? Mana tahu kita tahu niat dia? Kita memohon moga Allah ampunkan dosa dia. Ya. Moga Allah menggolongkan. Kalau dia benar, cara dia benar, ikut cara, ikut syarat, ikut agama, ikut sunnah, kita doakan moga-moga Allah menggolongkan dia di kalangan orang yang mati syahid. Tapi nak kata dia syahid Abu Bakar,
Syahid Ali ke siapa ke, itu menyalahi petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. InsyaAllah tak ada bangkangan. Kalau kata dia menganjurkan kebaikan itu perlu diikut. Tak, kalau pemerintah sudah jatuh kafir, kita kena faham, kalau pemerintah sudah jatuh kafir, maka negara itu akan bertukar menjadi negara kafir. Yang mana dalam keadaan itu kita kena hijrah keluar. Ya, seperti mana Amerika ke mana. Ini pun satu masalah juga. Kun kena jelaskan juga tentang masalah tinggal di negara kafir. Ya? Itu satu permasalahan. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.